Allahu 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 Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini akan menjadi mukadimah kepada apa yang kita nak bincangkan. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa akan tiba suatu masa kalian akan mengikuti umat terdahulu sejengkal demi sejengkal sehingga kalian memasuki lubang biawak sekalipun mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau sedang maksudkan ini adalah Yahudi dan Nasrani?" Maka Nabi bersabda, dan Nabi menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini menjadi permulaan untuk pada malam ini. Iaitu Nabi SAW dah kata kepada kita, dan benda ini bukan seharusnya menjadi satu benda yang pelik untuk kita. Kerana Nabi dah sebut, akan tiba suatu hari di mana kalian akan mengikuti, tuan-tuan dan puan-puan, mengikuti dari segi cara mereka beragama. Kalian akan mengikuti umat-umat terdahulu. Nabi SAW tak kata sebatu, sejengkal tu sikit je, sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Maksudnya, sehingga apa jua cara mereka beragama pun kita akan ikut. Dan ini akan membawa kita kepada satu penafsiran yang sangat luas sebenarnya, terutamanya dalam konteks kita pada hari ini. Dan benda ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita tentang bahaya pemikiran Islam liberal ini bukan bermaksud Islam lemah, bukan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, benda ini dia telah dinormalkan sehingga kita tak sedar akan ancaman ini, dan sehingga kan dia telah menjadi sebahagian kita. Malahan mereka juga bertutur bahasa yang sama dengan kita, berpakaian sama seperti kita, menggunakan kitab seperti kita, tetapi cara pengamalannya berbeza daripada para salafus soleh. Ini bukan bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, Islam tak progresif. Seringkali bila saya ditanya, Islam tak progresif, saya kata, tidak. Yang tak progresifnya bukan Islam. Yang tak progresifnya adalah Muslim. Bila ada orang kata Islam tak dinamik, saya kata bukan Islam yang tak dinamik. Yang tak dinamiknya adalah orang Islam. Bukan masalah pada Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ada satu lagi ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 120, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman kepada kita yang mafhumnya, sesungguhnya Yahudi dengan Nasrani, mereka tidak akan reda dengan kamu sehingga kamu ikut agama mereka, mengikut cara mereka. Maka tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada beberapa pengajaran yang sangat penting untuk kita. Ada kalanya bila kita membentangkan topik macam ni, ada orang kata kita ini ada victim mindset. Malahan di kalangan orang Islam pun dia kata, kenapa you nak ada victim mindset? Seolah-olah orang Islam ini dimangsakan. Kenapa kamu nak takut-takutkan sangat? Tuan-tuan dan puan-puan, bukan soal kita takut tak takut, tetapi soalnya ialah kita nak bagi peringatan akan pergerakan seperti ini agar orang Islam sedar. Nanti saya akan buktikan di masjid, di surau ini juga, bahawa di kalangan kita ini telah pun dipengaruhi oleh pemikiran liberal tanpa kita sedari. Saya akan buktikan di dalam surau ini juga, insya-Allah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, di setiap tempat saya ceramah, bila saya bawa tajuk ini, saya kata saya akan buktikan, dan kemudian memang terbukti. Dan tapi kita tak sedar, kerana ini yang saya seringkali juga sebut, ini disebut sebagai boiling frog syndrome. Pernah tak tuan-tuan dan puan-puan dengar? Boiling frog syndrome. Kalau dalam bahasa Melayunya kelakar sikitlah. Sindrom katak rebus. Bukan bermaksud kita rebus katak tu nak makan. Macam mana sindrom katak rebus ni? Saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita tak sedar. Mereka, sebab kulit katak ini, dia mudah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan suhu sekeliling dia. Ya.
Jadi apa yang mereka buat? Mereka buat satu uji kaji. Mereka letakkan katak di dalam satu periuk, kemudian air, dan kemudian mereka memanaskan periuk itu sedikit je. Tak terlalu panas. Dia hanya naik sikit je suhu dia. Jadi bila suhu dia berubah, maka kulit katak itu juga berubah. Dia menyesuaikan diri dengan keadaan iklimnya. Kemudian mereka naikkan sedikit lagi suhu. Bila naikkan lagi, katak itu menyesuaikan diri lagi. Kemudian mereka naikkan sedikit demi sedikit demi sedikit pada kadar yang sangat sedikit. Tak banyak pun. Dia tak terus panaskan habis, tak. Sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga air itu mendidih. Air itu dah jadi sangat panas. Waktu itu katak itu baru tersedar yang bahawa selama ini air itu mendidih dan dia telah detect bahaya. Bahaya. Waktu itu dia nak melompat keluar. Dia nak menyelamatkan diri. Tetapi terlambat. Sebab segala kudratnya telah digunakan untuk menyesuaikan diri kepada keadaan itu sehingga dia telah terbiasa, sehingga dia mati direbus. Apa ibrah daripada, apa pengajaran daripada boiling frog syndrome ini? Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, pemikiran liberal ini, dia tak datang dengan membawa satu term, kami adalah Islam liberal ataupun Islam versi baru. Mereka tak bawa. Kalau mereka bawa macam tu, nescaya kita akan tolak awal-awal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, mereka apa pergerakannya akan menormalisasikan sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit sehingga kita rasa okey apa? Okey apa? Okey apa? Yang dulunya sensitif menjadi semakin kurang sensitif. Akhirnya kita langsung tak sensitif. Perkara yang sepatutnya kita malu, sehingga hari ini kita tak rasa malu dan sebagainya. Kita bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, benda yang malu. Kalau dulu zaman tuan-tuan dan puan-puan 80-an, 90-an, apa benda yang orang malu nak cerita? Tetapi hari ini dia jadi tak malu nak cerita. Apa dia buat dengan suami isteri dia? Betul? Tuan-tuan dan puan-puan, benda tu malu, sesuatu yang malu nak dicerita. Tetapi hari ini lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan bercerita dengan kawan-kawan mereka apa yang mereka buat. Ada kalanya sehingga bukan setakat cerita, upload gambar di atas katil. Sehingga kan benda yang sensitif ini kita tak rasa sensitif. Kita kata open minded sikit lah bro. Apa kolot sangat? Kita hidup pada zaman apa? Tahun depan dah wawasan 2020. Jadi benda yang dah sensitif dulu, dia dah jadi kurang sensitif. Kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang buat hubungan, okey, haram lah. Kita biasanya panggil apa? Dalam Islam kita panggil zina, betul? Maksiat. Hari ini dia kata buat hubungan luar nikah. Apa beza luar nikah dengan zina? Perbuatan yang sama tetapi sebutan yang berbeza. Apa beza dia? Luar nikah tu tetap ada perkataan nikah kat situ. Zina tu nampak teruk sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis Nabi SAW bahawa malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan jikalau hilangnya malu itu, maka buatlah sesuka hati kamu. Maksudnya, hari ini, manusia dia tak kisah. Sehingga kan dia buat maksiat tuan-tuan dan puan-puan. Ini, dah start saya dah buktikan ni. Sehingga kan hari ini, kita yang nak agama ni pun, bila ada artis, mereka muat naik gambar mereka berpelukan bukan mahram di Instagram mereka, di Facebook mereka. Siapa yang pergi like? Orang kita juga pergi like. Lepas tu kata, oh Masya Allah. Siapa ada Masya Allah? Sweetnya, cuba tuan-tuan dan puan-puan ni tulis di ruangan komen, kata, saya nak meminta kepada kalian berdua agar ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sesuatu yang perlu kita malukan. Kalian ini berdua belum berkahwin, maka tak elok post gambar macam ni. Dah lah tak menutup aurat. Tuan-tuan dan puan-puan cuba komen di ruangan komen. Rasa-rasanya siapa yang akan attack tuan-tuan dan puan-puan? Orang kafir ke orang Islam? Orang Islam. Apa mereka akan kata? Mereka akan kata, come on lah, engkau nak ceramah agama balik surau, balik masjid lah.
Ini berlakon je lah. Nampak tak? Benda yang sensitif, dulu tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sentuh pun kita tak boleh lah. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, benda ni jadi normal. Sehingga kita tak perasan. Allah